Hadirin dan dihormati sekalian, kini tibalah masa yang ditunggu. Tanpa melengahkan masa, majlis dengan sukacitanya menjemput Yang Berusaha Encik Mazri bin Mahmud, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan, untuk menyampaikan amanat pengurusan sempena ulang tahun ke-10 Koop Sahabat. Dipersilakan. Yang dihormati Jenderal Syahrizal Masyarin, Sekretariat Lembaga Koperasi, dihormati Puan Fatimah Ismail, Bendahari Koperasi Sahabat, barisan anggota lembaga, Cik Muhammad Nasri, Puan Hatati, Puan Hajah Sadiah, dan barisan anggota lembaga yang ada dalam Zoom meeting, barisan pengurusan Koperasi Sahabat, semua perwakilan yang ada dalam talian serta warga kerja semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Pertamanya, tinggi-tinggi kesyukuran dan rafakan kepada Allah SWT dapat kita berkumpul pada hari yang berbahagia ini. Kita tak boleh nak move on lagi sebab saya rasa sangat-sangat sebab tahniah pada tim yang buat short video tadi tu. Saya rasa dia memberikan kesan yang mungkin kalau bukan saya seorang, saya rasa semua rasa sangat-sangat sebab dan terharu sepanjang perjalanan kita daripada mungkin yang di atas talian pun saya harapkan dapat rasa perkara yang sama dengan kita dalam dewan ni. Suasana dia sangat-sangat dia bercampur antara sebab, gembira dan terharu, rasa sangat-sangat bersyukur, semua ada. Tahniah sekali lagi kepada tim yang menghasilkan video pendek tersebut. Walau bagaimanapun, walau video pendek tapi dia sangat-sangat bermakna kepada kita semualah. Baik, alhamdulillah, sekali lagi sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT atas limpah kurnia dan keizinannya juga dapat kita bersama-sama pada hari ini. Jadilah koperasi kita selama yang sambutan ni pada hari ini untuk ke-10 tahun penubuhannya. Hari esok, kalau ikutkan hari esok, 30 hari bulan 8 2012 tu merupakan tahun koperasi Sahabat didaftarkan, dan setahun kemudian kita mula beroperasi. Dan 9 tahun, tempoh 9 tahun pengoperasian kita tu dirumuskan secara singkatnya dalam video tadi. Daripada staf permulaan ada kat sini, Cili ada lagi, staf nombor 1 sampai kalau kita lihat sekarang ni, staf yang terakhir ni dah mungkin nombor 300-400 lah, 300-400 saya rasa. Sebab ada juga yang people come and go. So, dan yang sama-sama kita pada hari ini ada 250-260 orang. Itu keluarga besar warga kerja. Kalau sahabat dari segi keanggotaannya pula, bermula kita tahun 2012-13 tu dengan 80,000 orang. 80,000 je. 80,000. Hari ini keanggotaan kita dah menghampiri ke setengah juta orang. Setengah juta orang. Kalau sahabat aktif Amanah Ikhtiar tu ada 300 lebih ribu, tapi keanggotaan kita dah melebihi daripada sahabat aktif. Itu menunjukkan, itu bermaksud ada daripada sahabat-sahabat kita yang sebelum ni bersama-sama dengan Amanah Ikhtiar menjadi anggota koperasi, dan bila dia dah keluar daripada Amanah Ikhtiar, dah habis pembiayaan dia apa semua, dia masih bersama-sama dengan koperasi. So tak mustahil satu hari nanti jumlah keanggotaan koperasi ini akan melebihi daripada setengah juta orang. Kita akan jadi koperasi antara yang ramai anggotanya. Bila ramai anggota ni,
saiz kita dah bukan saiz yang kecil-kecil lah, bukan macam 10 tahun lepas waktu penubuhan tu 80,000 pun consider sebagai koperasi yang besar, tapi hari ini bila dah melebihi 5 juta lagilah bertambah besar. Dan besarnya kita tu selayaknya dan sepatutnya lah kita bersyukur kepada Allah SWT, sebab semua yang terjadi, semua yang berlaku, semua yang kita dapat pada hari ini tiada sebab lain kecuali daripada diizinkan dan diaturkan oleh Allah SWT. Itu kita kena pegang, kita kena yakin, sebab kita selaku hamba yang ada dalam dunia ni, memang aturan hidup kita ni memang dah dituliskan oleh Allah SWT, dan kita berusaha kepada sesuatu yang lebih baik, dan selayaknya bila Allah dah bagi, tak ada perkara lain yang kita perlu buat selain daripada bersyukur. Dan Allah pun bagi janji dia, selagi mana kita bersyukur, selagi banyak lagi kita bersyukur, dan akan lebih banyak yang kita akan dapat. Baik. So, kat mana kita 10 tahun sekarang ni? Perjalanan yang panjang, tempoh perjalanan yang panjang kita lalui sepanjang 10 tahun ni, pelbagai liku-liku, kenangan pahit dan manis yang kita lalui bersama. Mungkin bagi warga kerja yang baru ataupun sahabat-sahabat yang baru menjadi anggota, mungkin belum tak dapat nak merasakan bersama-sama, tapi percayalah, tempoh 10 tahun yang kita sama-sama lalui ni, dia bukan satu tempoh yang panjang sangat, bukan satu tempoh yang pendek sangat, satu tempoh yang signifikan. 10 tahun. Tanyalah dengan staf-staf yang lama kan, macam mana betapa struggle-nya kita waktu penubuhan dulu, betapa sesuatu nak dimulakan tu, anak-anak kalau nak merangkak, nak belajar berjalan pun dia bertatih dulu, pelan-pelan bertatih, pelan-pelan, dan bila sampai masanya dia akan mula berjalan, pegang berpaut apa semua, dan sampai satu masanya dia akan boleh berjalan sendiri. Bila sampai satu masa cukup matang dia, cukup fizikal dia akan berlari, dia akan mampu berlari. Dan kita hari ini mungkin kalau bukan kita boleh berlari, tapi kita dah boleh berjalan. Kita dah boleh berjalan, kita dah boleh capai sana, capai sini, kan? Kadang-kadang terlanggar, terjatuh apa semua. Itu adalah perumpamaan 10 tahunnya kita, 10 tahun kita. Dan berbalik kepada asas penumbuhannya koperasi ini, moto yang kita pegang dan insya-Allah kita akan kekalkan sampai bila-bila tu, dari sahabat kepada sahabat untuk sahabat, peganglah itu dan ingatlah kenapa koperasi ini ditubuhkan, dan kenapa moto tu dari sahabat kepada sahabat dan untuk sahabat. Sebab dan alhamdulillah pada tahun ke-10 kita, signifikannya yang mana hasrat kita untuk menjadikan semua sahabat-sahabat yang menjadi anggota koperasi, alhamdulillah dah tercapai dalam proses untuk disempurnakan pencapaian tersebut. Jadi moto dari sahabat kepada sahabat untuk sahabat tu akan reflect secara direct melalui tujuan asal penubuhan koperasi ini. Koperasi ini sahabat punya, dan kita melaksanakan ni adalah untuk untuk sahabat kepada sahabat, dan apa saja yang kita laksanakan kat sini, apa je kelebihan ataupun peluang-peluang ataupun benefit-benefit dan keuntungan yang kita jana daripada pelaburan-pelaburan dan perniagaan kita, hanya akan kembali semula kepada the biggest stakeholder dalam koperasi kita, iaitu sahabat. Yang mana sekarang ni sahabat tu dah 100% anggota lah, 100% anggota. Jadi peganglah peringatan kepada diri saya sendiri dan juga kepada semua pengurusan, semua warga kerja, untuk kita ingat dalam tempoh kita 10 tahun hari ini, jangan sekali-sekali kita lupa bahawa tujuan asas penubuhannya koperasi ini adalah daripada sahabat-sahabat kita. Dan banyak peluang-peluang yang kita dah cuba buat sekarang ni untuk setiap warga kerja, untuk makluman perwakilan-perwakilan yang ada dalam talian, mungkin ada pengurusan Amnaitia yang ada dalam talian juga, yang mana warga kerja koperasi pada hari ini amat-amat digalakkan dan diberi peluang untuk bersama-sama dalam setiap program di lapangan, supaya kita pegang sama-sama
spirit penubuhan koperasi ini supaya warga kerja kenal dengan our biggest stakeholder, sahabat-sahabat ni, supaya kita faham dan bila kita kenal siapa anggota kita, bila kita kenal our biggest stakeholder ni, insyaAllah dalam kita melaksanakan tugas seharian, keikhlasan dan juga passionate kita dengan apa yang kita ada kat sini, dia akan lebih mudah lah, sebab kita kata orang tu tak kenal maka tak cinta. Bila dah kenal, cinta tu akan datang. Bila dah cinta, insyaAllah ikhlas tu akan Allah sematkan dalam hati, dan hasil daripada sesuatu yang kita buat oleh atas dasar cinta dan ikhlas ni, insyaAllah hanya Allah yang akan balas, dan hanya Allah yang akan nampakkan hasil daripada apa yang kita buat tu. Baik, 3 tahun lepas, sewaktu kita merangka plan strategik 5 tahun, kat situ kita nampaklah transition daripada perjalanan koperasi sahabat yang waktu tu baru merangkak, dan masa kita dah boleh nak berjalan tu, kita bangunkan plan strategik 5 tahun untuk kita ada misi dan visi yang jelas. Misi 1, 10, 10, 100, dan visi untuk menjadikan koperasi kita ni sebagai koperasi yang terbaik, sebagai koperasi yang gemilang, menjadi sebagai sebuah wadah pembangunan ekonomi ummah secara general, secara menyeluruh untuk kita di koperasi ini membangunkan koperasi ini sebagai wadah untuk pembangunan ekonomi mereka, ekonomi anggota dan juga ekonomi stakeholder kita. Dan 1, 10, 10, 100 tu saya ingat dah menjadi sebahagian daripada ritual ataupun sebahagian daripada mungkin zikir kita lah, kita ingatkan sentiasa, dan kita letakkan dalam semua literatur kita bahawa itu adalah misi kita untuk 5 tahun daripada pembangunan plan strategik tersebut. Dan pada tahun ke-10 penubuhan kita ni, tahun ke-3 pelaksanaan plan strategik, kita dah menghampiri kepada sasaran misi tersebut secara sepenuhnya. Kita pun tahu yang mana untuk kedudukan aset kita mungkin dalam 70%, 72%, kedudukan pendapatan, capaian pendapatan yang 100 tu pun kita dah melepasi mark 50%, dan yang 2 lagi tu alhamdulillah kita dah capai. Jadi untuk 10 tahun ni, bila kita reflect balik 3 tahun lepas kita bangunkan plan strategik, ke mana selepas ni adalah selain daripada kita pastikan bahawa misi dan visi kita itu tercapai, plan strategik itu dapat dikomplitkan, selepas ni adalah kita fasa yang berlari. Kalau budak-budak berlari ni, semalam saya pergi ke hari sukan sekolah anak saya. Saya tengok budak-budak yang berlari tu jauhlah daripada kita punya atlet yang pecahkan rekod baru-baru ni. Saya pun tak ingat dah nama dia. Tapi budak anak-anak ni dia lari dalam keadaan padang yang sangat-sangat basah sebab lecak, dan padang yang berlopak-lopak. Padang tu pun padang pinjam je sebenarnya untuk sekolah tu. Tapi apa yang saya nak kongsikan dengan semua, waktu dia berlari ni, anak-anak berlari ni, dia berlari dengan bersungguh-sungguh. Dia berlari dengan bersungguh-sungguh dengan tujuan dia nak melepasi, kalau 100 meter tu 100 meter lah, dia nak sampai ke garisan penamat, sebab dia tahu kalau dia tak bersungguh-sungguh, dia tak akan sampai ke tempat garisan penamat. Macam tu kita dah ada misi, kita dah ada visi. Kalau kita tak buat ataupun kita tak laksanakan dengan bersungguh-sungguh, kita tak akan sampai tempat yang kita nak sasarkan tu. Jadi pelaksanaan visi dan misi koperasi yang kita dah even bukukan, kita dah ada aturan kita punya kata orang tu GPS kita lah, kita nak lalu mana, kita nak buat apa semua, benda tu dah ada. Jadi hanya apa yang kita harapkan daripada semua, kerjasama untuk kita sama-sama melaksanakan perancangan-perancangan tersebut untuk kita mencapai ke garisan penamat. Garisan penamat. Baik. Okey, seterusnya bila dah 10 tahun, ke mana selepas ni? Pihak pengurusan bersama-sama dengan anggota lembaga, kalau kita reflect balik awal tahun hari tu, di mana kita baru lepas lalu
proses pandemik dan tahun yang baru ni kita cuba untuk melaksanakan sesuatu yang sesuai dengan keadaan kita. Kalau masih ingat, apa yang kita nak buat untuk tahun 2022 dan ini kita boleh pegang untuk tahun-tahun mendatang demi kelestarian koperasi kita ni, idea untuk menjaga our sustainability adalah tengok kepada kekuatan yang kita ada. Tengok kepada kekuatan yang kita ada, apa yang kita dah ada ni, kita make it great. Kita laksanakan sesuatu, kita buat sesuatu yang kita dah ada ni dengan lebih baik. Kalau bahasa mudahnya, pelaburan-pelaburan dan perniagaan yang kita ada, mana yang kita tahu pelaburan dan perniagaan yang kita ada itu memang sesuatu yang kita mahir kat situ, kita bagus kat situ, kita make it lebih baik. Kalau cawangan Arahno mungkin sekarang ni menghampiri ke 30 cawangan, kita sahut cabaran pengurusi Cik Muhammad Najib untuk kita ada bersamaan dengan cawangan-cawangan Amal Ihtiam. 120, 122, 124 cawangan tu, kita buat macam tu. So, itu antara aspiration yang kita akan bawa dan di pihak pengurusan pun saya nampak bersungguh-sungguh untuk untuk carry aspiration daripada pihak lembaga dan pengurusi ni untuk kita buat macam tu. Supaya bila kita physically ada dengan dekat dengan setiap anggota kita, selain daripada benda tu berfungsi sebagai perniagaan, kita juga dapat memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada anggota dan juga kepada sahabat-sahabat semua. Balik kepada dari sahabat kepada sahabat untuk sahabat. So make it great what we have. Fokuskan kepada apa yang kita buat yang dah kita nampak baik dan juga mana yang tak baik, mana yang tak cantik apa semua tu kita pelan-pelan perbaiki dan kita jadikan dia sebagai sepadan lah untuk kita bergerak ke depan. Jangan lupa bahawa ada di antara aset-aset kita ni yang kurang kualiti, ada antara perniagaan-perniagaan kita yang memang sah-sah dia merugikan apa semua. Jadi kita jadikan dia sebagai sepadan untuk kita bawa koperasi ini ke masa hadapan supaya kesilapan ataupun permasalahan-permasalahan yang kita pernah tahu benda tu ada, kita tak ulangi benda tu. Baik. Di kesempatan ini sempena dengan kita menyambut ulang tahun ke-10 Koperasi Sahabat, saya bagi pihak pengurusan keseluruhan lah ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan tahniah kepada barisan anggota lembaga terutamanya, yang mana kita maklum lembaga kita ni walaupun 3 tahun ataupun setiap tahun tu ada penggiliran, tetapi kesepakatan dan aspirasi yang dibawa dari tahun ke tahun masih kekal utuh dengan mengambil kira tujuan asal penubuhan koperasi. So tahniah barisan anggota lembaga, mana yang saya ingat kalau dekat depan ni paling senior Puan Mendari lah, Puan Mendari dengan Abang Mendari lah, daripada asal penubuhan dan yang ada dalam talian pun mungkin bersama-sama dengan koperasi daripada asal penubuhannya. Tahniah diucapkan sebab memimpin, membangunkan koperasi, membuat dasar-dasar yang mana kita di pihak pengurusan ni kita hanya melaksanakan, tapi dasar-dasar tu diputuskan oleh pihak lembaga. Jadi tahniah atas pencapaian 10 tahun dan berdirinya Koperasi Sahabat 10 tahun ni atas usaha dan dukungan kuat daripada pihak lembaga. Dan tak lupa juga kepada Amanah Ihtiam Malaysia. Mungkin ada Cik Syarizal lah kat sini selaku wakil daripada Amanah Ihtiam Malaysia dan juga Cik Nasri dan juga perwakilan-perwakilan kaki tangan Amanah Ihtiam Malaysia yang tidak pernah berkurang sokongan kepada Koperasi Sahabat, malah bertambah baik dan bertambah erat sokongan tersebut, sehingga kan apa yang kita, setiap sesuatu yang kita nak laksanakan, yang mana setiap yang kita nak laksanakan ni asal dia melibatkan sahabat je, dia makan sokong.
asal kita nak buat sesuatu tu memang benefit dia akan balik kepada sahabat-sahabat AIM ni, AIM akan sokong. Jadi kita boleh nampak gerak kerja untuk keanggotaan, gerak kerja untuk kita punya mesyuarat-mesyuarat ataupun program-program yang kita nak laksanakan di lapangan, tak pernah ada masalah bila kita nak laksanakan bersama-sama dengan AIM. Dan bantuan daripada pihak Amanah Hikayat Malaysia ni pun bukan sekadar apa yang kita nampak lah, yang kita tak nampak pun memang sentiasa ada, terutama di lapangan, terutama di cawangan, di pusat-pusat apa semua ni, yang mana kaki tangan Amanah Hikayat Malaysia, cikgu-cikgu semua ni dah membawa spirit yang sama untuk kemakmuran anggota-anggota, untuk kemakmuran sahabat-sahabat tu melalui wadah koperasi. AIM serve the function as a microkredit dia, dan di koperasi ini jadi sebagai wadah pembangunan untuk ekonomi mereka. Baik. Dan mungkin kalau kita kat sini ni jangan lupa dengan SKM lah, selaku authority figure yang mengawal sedia kita, yang mana pengiktirafan koperasi sahabat daripada sebelum ni kita pernah dapat nombor 9, nombor 4 dan sekarang ni nombor 5, secara langsungnya adalah mereka melihat bahawa kita berada dalam landasan yang tepat untuk grow. Kita berada dalam landasan yang baik untuk kita terus berkembang. Jadi sokongan daripada pihak kerajaan dan juga Suruhanjaya Koperasi Malaysia ni memang kita amat-amat hargai, dan insyaAllah untuk tahun-tahun mendatang, untuk kita dah sampai ke satu level 10 tahun, ke mana kita selepas ni pihak-pihak yang saya sebutkan tadi, Amanah Hikayat Malaysia, Suruhanjaya Koperasi, anggota, perwakilan, lembaga dan juga kaki tangan hanya perlu bersatu dan memastikan bahawa apa yang kita nak rancang, apa yang kita nak bawa koperasi ini, kejayaan-kejayaan yang kita nak capai di koperasi ini pastinya akan melibatkan semua pihak. Kita tak boleh buat seorang-seorang, koperasi tak boleh buat seorang-seorang, dan AIM pun tak boleh hanya mengarahkan ataupun bagi sasaran kepada kita untuk kita buat seorang-seorang. Jadi peganglah, kalau kita nak pergi jauh ni kita kena buat bersama-sama. Kalau kita nak pergi cepat, kita pergi sendiri. Baik. Jadi saya pun tak ada rancangan untuk bercakap dengan lebih lanjut. Tahniah sekali lagi kepada semua di atas sambutan ulang tahun ke-10 koperasi sahabat ni, dan mudah-mudahan kita panjatkan setinggi kesyukuran dan doa kepada Allah SWT agar apa yang kita dah capai selama ni diberkati, dan apa yang kita nak rancang selepas ni dipermudahkan setiap urusan kita oleh Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.